Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sebelum ini, kita dikejutkan dengan pendedahan SPRM berkaitan dengan Spanko, di mana ini melibatkan dana yang begitu banyak, dan akhirnya pendedahan ini juga menyebut nama bekas Perdana Menteri dan juga bekas Menteri Kewangan. Walaupun sebelum ini tidak didedahkan identiti bekas Menteri Kewangan yang akan dipanggil SPRM, tetapi umum sudah mengetahui bekas Menteri Kewangan yang dinyatakan adalah Tengku Zafrul. Nah, kita bercakap tentang bekas Menteri Kewangan di bawah pimpinan Wahidin Yassin dan juga Ismail Sabri Yaakob, yaitu Tengku Zafrul. Ini satu artikel daripada Malaysia Kini yang bertajuk Tengku Zafrul enggan ulas isu kontrak Spanko. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz enggan mengulas berkenaan penglibatannya dalam penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Spanko Sdn Bhd. Kontrak itu diberikan pada 2020 ketika Zafrul menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Wahidin Yassin sebagai Perdana Menteri. Acara ini tiada kaitan dengan perkara itu. Saya tiada komen. Anda tanya Menteri Kewangan sekarang, katanya dalam sidang media selepas persidangan media tahunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia di Kuala Lumpur. Sebelum ini, pada Sabtu lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan salah laku berkenaan kontrak itu, menyifatkannya sebahagian daripada siri pembunuhan karakter untuk menjejaskan reputasinya. Selepas konsesi 26 tahun Spanko untuk membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan tamat pada 2019, satu tender dibuka untuk kontrak bagi 15 tahun seterusnya. Walaupun Berjaya Group dan Nazah Sdn Bhd membentuk konsortium untuk membuat bidaan dan dilaporkan mendapat surat hasrat ataupun LOI selepas membuat bidaan terendah. Surat itu dibatalkan pada 2020, yaitu ketika pentadbiran Muhyiddin dan kontrak diberikan kepada Spanko. Menurut laporan, bidaan yang dibuat Nazah Berjaya adalah kurang RM700 juta berbanding tawaran Spanko. Susulan itu pengasas Berjaya, Vincent Tan mengheret Kementerian Kewangan dan Spanko ke mahkamah pada tahun lalu. Pada 20 Februari lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya telah merakam keterangan seorang bekas Menteri Kewangan bagi membantu siasatan berkenaan. Tanpa merujuk sebarang nama, Azam berkata menteri itu berkhidmat pada 2020 hingga 2021 yang jelas merujuk kepada Zafrul. Sementara itu Zafrul berkata prestasi ringgit akan memberi kesan berbeza kepada sektor pelaburan. Nah, kita bercakap berkaitan dengan isu kontrak Spanko. Isu rasuah ini berkaitan dengan penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan, di mana Wahidin Yassin sendiri membuat kenyataan bahwa menafikan ada dakwaan salah laku berkenaan kontrak itu. Nah, di sini persoalannya adakah Wahidin Yassin dan Tengku Zafrul kalau mereka terlibat, kalau saja mereka terlibat bersalah atau mungkin ada penglibatan di dalam salah laku berkaitan dengan isu Spanko Sdn Bhd. Adakah mereka akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga mereka boleh ditangkap? Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sudah pasti Anda dan saya sudah mengetahui berkaitan dengan Tita Sultan Selangor sebelum ini, yang juga isu ini dikaitkan dengan artikel yang ditulis oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya ini
keputusan Sultan Selangor yang pasti menggegar PAS dan juga Hadi Awang sendiri. Satu artikel daripada Msta mengesahkan Sultan Selangor amat duka cita, tegur Abdul Hadi tak beradab. Nah, teman-teman dan puan, ini pasti satu tamparan hebat kepada Hadi Awang. Disahkan daripada artikel daripada Msta, Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi dan menyifatkan Presiden PAS itu sebagai tidak beradab. Wow, ini bukan satu kenyataan yang main-main, tapi ini adalah satu kenyataan yang amat serius. Adakah selepas Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan ini, Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai ahli parlimen, beliau juga yang dipanggil Tok Guru Hadi Awang sebagai Presiden PAS juga, dan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional, dan sebagai seorang Tan Sri, adakah layak Hadi Awang untuk memegang semua jawatan dan gelaran ini selepas apa yang telah dilakukannya? Akhirnya Sultan Selangor menzahirkan rasa amat duka cita. Adakah ini akan menyebabkan gelaran Hadi Awang, jawatan Hadi Awang akan dilucutkan, akan ditarik balik, ataupun akan dihapuskan? Itu menjadi persoalannya. Susulan artikel tulisan Abdul Hadi pada 20 Februari yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, yang mana ia ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen, dan Dewan Undangan Negeri, serta Raja-Raja Melayu. Baginda menzahirkan duka cita itu menerusi satu surat yang diutuskan kepada Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ebi Halim Tamuri, bertarik 27 Februari. Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani, berkata, Sultan Syarafuddin turut menasihatkan Hadi agar tidak mengulang perbuatan menghina Raja-Raja Melayu yang boleh membawa kepada perpecahan umat Islam. Ini adalah satu tamparan yang besar untuk Hadi Awang dan juga seluruh kepimpinan PAS. Dalam artikel ini lagi, kenyataan sinis Tan Sri Abdul Hadi secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan Baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian. Ia juga tidak beradab daripada sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Kenyataan Hadi bukan saja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam, khususnya dalam kalangan orang Melayu di negara ini, katanya. Tambah Muhammad Munir, Abdul Hadi pastinya dapat memahami maksud sebenar Sultan Syarafuddin sekiranya dia lebih berhati-hati ketika meneliti titah ucapan Baginda tempo hari. Kenyataan Abdul Hadi yang dibuat terbuka di media sosial menggambarkan beliau tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan Sultan Selangor serta tidak memahami intipati titah ucapan Baginda. Ia khususnya berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nick Elin yang mencabar keabsahan 16 peruntukan kesalahan jenayah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.